Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Muslim, ringkasan daripada kitab Sahih Muslim. Ringkasan itu, kitab asal dia besar, maka diringkaskan oleh Syekh Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita dalam kitab Salah, Abwabul Jumu'ah. Abwabul Jumu'ah, hadis yang ke-412. Dalam kitab terjemahan 412, dalam kitab asal 413. Jadi anak akan guna terjemahanlah supaya sama dengan para pelajar. Babun ma la yajuzu hazfuhu minal khutbati. Bab perkara yang tidak boleh dibuang dalam khutbah. Dalam khutbah kita ni tak boleh kita buang perkataan-perkataan yang boleh mengelirukan, yang boleh mengelirukan orang. Maka kita kena bagi maklumat penuh. Dan alhamdulillah, sebelum daripada ini pun kita telah bincang tentang adab khutbah, kan? Khutbah Jumaat ni bagaimana cara dia, kena berdiri, kalau ada mimbar, naik atas mimbar. Kemudian khatib kena bercakap dengan permulaan khutbah tu dengan apa? Dengan muji Allah Ta'ala, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan suara yang lantang. Jangan duk main lembek-lembek, tak boleh. Kita kena apa? Kita kena suara tu. Alhamdulillah, ittaqullah. Wahai para jemaah sekalian, dengar baik-baik. Jangan duk main lembek-lembek. Ittaqullah, usikum binafsi wa nafsi bitaqwallah. Kalau lagu ni tu khatib agak-agak apa jadi anak murid dia? Keroh lah belakang dah. Gini, tuan-tuan, itu baru nampak semangat, kan? Kena ada. Kemudian pada kali ini bab kita, babu ma la yajuzu hazfuhu minal khutbah. Bab perkara yang tidak boleh dibuang, diringkaskan dalam khutbah, tak boleh. Hadis yang ke-412, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna rajulan khataba 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihima faqad ghawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatib anta. Qul wa man ya'sillaha wa rasulahu. Qala Ibn Numair faqad ghawiya. Maksudnya daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang laki-laki pernah berkhutbah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana orang ni bercakap di hadapan Nabi. Dia kata apa? Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia guna Allah dan Rasulnya, dia telah mendapat petunjuk. Wa man ya'sihima, dia guna dhamir. Dan sesiapa yang menderhakai keduanya, dia guna ya'sihima, dhamir musanna, tasniah. Siapa yang menderhaka kepada kedua-duanya, maka sesatlah dia. Bila dengar hak ni, Nabi marah. Nabi kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatib anta. Seburuk-buruk orang yang bercakap khutbah
mu ni. Nabi kata qul wa may ya'sillaha wa rasulahu. Katakanlah, siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, maka dia sesat. Rawi itu kata Ibnu Numair kan, nama dia Muhammad bin Abdullah bin Numair, guru kepada Imam Muslim, itu Ibnu Numair. Dia kata faqad ghawiya, orang itu sesat. Anda pelajar, ini penting, ini poin penting. Dalam hadis ini, kenapa Nabi kita marah? Kenapa Nabi kita tegur? Nabi kata bi'sal khatib anta. Maka kata-kata ini tidak sesuai di situ. Tak sesuai. Mu jangan kata faqad ya'sihima, kan? Kena kata ya'sillaha wa rasul. Kena tak boleh guna dhamir, kena guna isim zahir. Tidak sesuai di situ. Sebab apa tidak sesuai? Tanda kerana boleh menimbulkan kekeliruan. Kalaulah pendengar tu orang baru masuk Islam, dia nampak Allah dengan Rasul tu sama, tak boleh. Jangan satu level. Kita kata siapa dia taat, siapa derhaka kepada Allah dan juga berhaka kepada Rasul, maka dia sesat. Mana perkataan ya'sihima huma di sini tidak sesuai. Dan telah terdapat banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita larang menggunakan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan orang keliru. Ini penting. Tulis para pelajar, hadis ini menunjukkan bahawa khatib mesti guna perkataan yang dipahami oleh pendengar. Jangan menimbulkan kekeliruan. Jangan pula jadi nanti lepas jemaah orang jadi pelik. Apa awak ini? Khatib cakap. Kan? Itu dia panggil keliru. Terutama sekali dalam isu akidah. Isu kepercayaan tak boleh dimain-main. Kita kena jelas. Ini perkataan yang tak jelas, jangan dicerita kepada orang. Kita cerita yang jelas. Cerita yang jelas, yang soreh. Sebab khutbah tu ringkas. Kalau ceramah kita boleh takrif saja 20 minit. Tak, ini khutbah. Semua khutbah 20 minit. Macam mana kita nak panjang-panjangkan? Jadi jangan dikelirukan masyarakat. Jadi khutbah tu biar jelas, biar wadah, pendengar boleh balik. Dengar ada cerita orang salah faham khutbah. Dengar. Dia pergi semangat ni nak berubah. Tok khatib kata, tuan-tuan, kita bermulai hari ini, tinggalkan yang buruk, ambil yang baru. Ayat tu tergantung ke tak tergantung? Tergantung. Sepatut khatib kata, tuan-tuan, tinggalkanlah perangai, tingkah laku, perkataan yang buruk. Mulai hari ini kita kena bercakap dengan gaya baru, bercakap benar, tidak bohong, tidak menipu. Bila khatib kata tinggalkan yang buruk, ambil yang baru, lepas maya jemaah, dia duduk tepi tangga. Dia tu tukar selipar baru selalu ambil klip. Gagal tuan selipar. Mana selipar aku? AJK cari-cari, tangkap budak ni. Kenapa kamu tukar selipar? Dia kata khatib cakap. Khatib kata apa? Tinggalkan yang buruk. Khatib cakap. Mana. Ini ayat tidak jelas. Kita kata tinggalkan perangai buruk, bukan tinggal selipar buruk. Dia pergi tinggal selipar buruk, ambil baru. Tiap-tiap minggu boleh selipar baru. Mak dia apa pelik? Mu ni macam mana? Ini dia panggil, maknanya dalam percakapan kita tu jangan hazaf, jangan ringkaskan perkataan yang boleh menimbulkan kekeliruan. Hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-413. Babun qiraatul Quran 'alal mimbari fil khutbah. Bab membaca Al-Quran di atas mimbar dalam khutbah. Hadis 413. An Ummi Hisham binti Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu anha qalat
laqad kana tannuruna wa tannuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidan sanataini aw sanatan wa ba'da sanatin ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jumu'atin 'ala al-minbari idza khataban nas. Masya-Allah. Kata di Ummu Hisham, dia kata apa? Dapur kami dengan dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu. Maknanya rumah dia dekat. Dapur dia dapur saya. Artinya rumah dia tu dekat dengan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi selama 2 tahun ataupun 1 tahun beberapa bulan. Dia berjiran itu setahun 2 tahun, dekat 2 tahun. Saya hafal surah Qaf wal Qur'ani, surah Qaf wal Qur'anil Majid, nama surah Qaf. Hanya dari mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacanya setiap Jumaat di atas mimbar ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Jadi boleh. Kan sahabat ni bagi tahu apa kepada kita? Sahabat ni beritahu Nabi kita baca Quran di atas mimbar. Jadi kita boleh juga. Cuma masalah kita ini kalau kita baca ayat Quran, makmum pula tak faham. Kita bukan nak belagu. Maka kita baca Quran kena terjemah. Sebab tu elok zaman kita hari ni orang tak faham Quran ni, kita baca sekadar yang kita perlu untuk menjadi dalil istimbat daripada ayat yang kita baca tentang tajuk yang kita huraikan. Mata dia belajar hadis ni, hadis sahih ni dalam Muslim. Oh, khutbah minggu depan ni pakai ittaqullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qaf wal Qur'anil Majid. Habis surah. Agak-agak apa jadi dengan makmum bawah? Tak faham. Tujuan kita khutbah bukan sekadar nak ambil berkat dengar. Kita nak suruh dia faham apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak nasihat, apa yang kita nak huraikan. Itu sangat penting dalam pengisian khutbah. Jangan duk bobel-bobel tak tahu lagu apa, okey. Baik. Hadis yang seterusnya. Babun al-isyaratu bil asbu'i fil khutbah. Bab memberi isyarat dengan telunjuk. Ni telunjuk ni, jari ni. Ketika berkhutbah. Ketika mana? Ketika berkhutbah. Hadis 414. An Husain bin Umarah bin tengok. Maaf. An Husaini an betul balik, salah baca. An Husaini an Umarah bin Ru'aibah qala ra'a Bishr bin Marwan ra'a Bishra bin Marwan 'ala al-mimbar rafi'an yadayhi faqala qabbahallahu hataini al-yadaini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa asyara bi isba'ihi al-musabbaha. Maksudnya dari Husain dari Umarah bin Ru'aibah. Siapa dia Umarah bin Ru'aibah? Husain, tulis Husain bin Amr Rahman As-Sulami. Dia kata Umarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu, dia pernah rehat Bishr bin Marwan. Tulis pelajar. Bishr bin Marwan ni siapa dia? Khalifah pada masa tu. Berkhutbah di atas mimbar dengan mengangkat kedua tangannya. Dalam riwayat lain kata ketika dia berdoa. Tulis, ini penting ni. Ketika dia berdoa, dia angkat tangan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Lalu Umarah berkata, sahabat ni kata, qabbahallahu hataini al-yadain.
Semoga Allah Ta'ala menjelekkan, menghuduhkan kedua tangan ini. Kenapa? Kenapa doa dengan khalifah macam tu? Dia kata apa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari memberi isyarat dengan tangan beliau saja, bi asbu'i al-musabbihah ni. Dia panggil jari apa dia panggil? Jari telunjuk. Tasbih dengan jari ni je. Mana Nabi kita duduk doa, Allahumma, dia angkat tangan gitu. Allahumma ighfir lana warhamna, gitu je. Dia tak angkat tangan gini. Tanda pelajar, kita kena perjelaskan hadis ni sedikit. Hadis ini menceritakan kepada kita yang pertama, al-iqtisad, gerakan tangan terhad dalam khutbah. Dalam khutbah tidak banyak pergerakan. Kalau kita nak isyarat sikit-sikit, taklah jadi siapa mereka kerah gitu, tak juga. Ada isyarat. Tapi jangan kuat-kuat lah, no. Jangan siapa mereka kaki tangan begini atas khutbah. Jangan. Itu ceramah perdana. Sebab tu bila kita begitu kak, jadi tangan ini naik sikit-sikit, itu dimaafkan. Dan ketika berdoa, tulis. Ketika berdoa dalam khutbah, maka tidak dianjurkan kita angkat tangan. Kecuali ketika doa istisqa, doa minta hujan. Kalau kita minta hujan, boleh kita angkat tangan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Itu doa minta hujan. Itu angkat tangan. Bahkan orang tengok nampak putih ke tiap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dia pakai selimut, dia pakai rida, dia tak ada baju, nampak putih. Kalau kita ni kan nampak putih, tu baju cari. Nampak putih. Maknanya khutbah biasa jangan angkat. Tidak diangkat. Bahkan sahabat ni marah, qabbahallah. Mana boleh doa tak baik gitu? Sebab apa dia berani doa? Tanda kata di ulama hadis, kerana Bishr menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perbuatan yang menyalahi sunnah, kita boleh tegur, boleh engkar perbuatan itu. Baik, timbul soalan, makmum macam mana makmum? Makmum nak angkat tangan ke tidak? Jawab je sama. Imam tak angkat tangan, makmum juga tidak angkat tangan ketika doa dalam khutbah Jumaat. Terus angkat. Allah, doa nak kalau nak angkat juga isyarat lagi gitu. Isyarat. Tidak angkat tinggi. Itu dia panggil sunnah doa di dalam khutbah. Di luar khutbah boleh angkat. Nak angkat tinggi mana sila kan. Tapi ada adab dia lah. Kalau doa minta kita angkat gini, isti'taf. Kalau doa ada orang panggil bala besar, boleh kita angkat tinggi, kan? Tolak bala dia panggil. Jelas kepada kita hadis ini, tanda situ. Maknanya hata ini dia angkat tangan dia rafi'an yadihi. Dalam riwayat lain kata hina yad'u, ketika berdoa. Ketika berdoa. Baik. Bab yang seterusnya, babut ta'lim lil ilmi fil khutbah. Babun at-ta'limu lil ilmi fil khutbah. Bab mengajar, memberi pelajaran ketika sedang khutbah. Kita tengah duduk khutbah, ya ayuhan nas ittaqullah. Tiba-tiba mari pakcik dekat mimbar, ustaz, khatib, saya tak faham rukun solat berapa. Boleh kita ajar dia. Itu boleh. 400 hadis yang ke-415. An Abi Rifa'ah, tanda pelajar, nama dia Tamim bin As'ad al-Basri. Abi Rifa'ah Tamim bin As'ad al-Basri radhiyallahu anhu qala intahaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub qala faqultu ya Rasulullah gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu qala fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya
fa utiya bi kursiyyin hasibtu qawaimuhu hadida qala fa qa'ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Maksudnya, jadi kata di Rifa'ah, dia kata apa? Saya pernah datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi sedang berkhutbah. Sebut nama Nabi, jangan lupa sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas kita, tanggungjawab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi kat Nabi duk khutbah, ditanya, "Ya Rasulullah, orang asing datang ingin bertanya tentang agamanya, dia tidak tahu apa agama ni. Aku tak tahu apa dia ajar agama ni." Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri saya dan meninggalkan khutbahnya. Setelah sampai dekat dengan saya, didatangkan sebuah kursi. Orang bagi kursi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut kursi apa ni? Yang menurut dugaan saya, maknanya saya rasalah gitu maksud. Kaki kursi dibuat dari besi. Dia ingat lagi kaki kursi itu besi. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atasnya dan memulai mengajarkan kepada saya apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Nabi kita ajar Islam ni gini. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan khutbahnya hingga selesai. Boleh. Tanda pelajar, hadis ini fawaid al-hadis. Apa yang kita dapat belajar pada hadis ini? Yang pertama, jawazu muhadasatil mustami' lil khatib. Harus bagi seorang makmum bertanya khatib kalau dia tidak faham. Boleh dia cakap, "Khatib," contohnya, macam satu masa dulu bila mari khutbah membela Bosnia Herzegovina. Kamu ni belum beranak lagi masa tu. Tu email nak kata tak aja kata. Khutbah ni kata atas mimbar, kita mesti membela umat Islam di Bosnia dan tak boleh kata. Makmu tu loyak Herzegovina. Tu email kata. Dia nak kata nak kata takut tak kena pula. Mana hak tu lah. Boleh kita tulis betul tu email. Kalau salah, dia tak jadi masalah. Boleh tanya ataupun tanya soalan boleh. Yang kedua, tanda khatib, para pendakwah kena sabar menghadapi kerenah makmum dia yang jahil. Sepatutnya dia jangan tanya tengah duduk khutbah. Mari tanyalah lepas Nabi kita salat kan. Tapi orang jahil, orang kampung, "Ya Rasulullah," tanya terus. Maknanya dia kata kita kena sabar-sabar. Jadi hari ini sebahagian daripada khatib dia iklan di atas mimbar. Kita kata tidak jadi masalah. Tetapi seeloknya kalau nak baca iklan lembu masuk kampung, apa lagi? Borang-borang isi borang, anak sekolah bantuan, anak sekolah. Cakaplah di bawah dulu. Kita sebelum naik mimbar tu, kita cakap dulu yang apa ni, iklan-iklan yang mustahab. Ni jangan buat tuan-tuan, jangan lupa khatib kita, saya ni khatib undangan mari kampung tuan-tuan, lepas solat Jumaat di tangga masjid ada kopi koko yang telah disuruqyahkan. Janganlah. Kalau hak ni jangan panggil khatib lagu ni. Punah dipanggil. Jadi iklan kita jangan jadikan hari Jumaat tu semata-mata untuk iklan benda-benda yang pelik-pelik, tidak. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang mengiklankan barang-barang jualan di atas masjid. Bahkan iklan benda hilang pun Nabi kita larang. Orang ni iklan cari barang, "Tuan, siapa dia jumpa barang saya ni?" Nabi kata, "La raddallahu alaihi." Allah Taala tak hantar balik barang. Itu marah. Kalau iklan barang-barang, saya jual kopi 7 dalam 1. Semua tungkak kita masuk. Kita nak kata apa? La arbahallahu tijarat. Kita kata Allah Taala tak bagi untung pada kamu. Masjid bukan dibina untuk iklan-iklan. Jadi kalau kita nak iklan tu yang orang panggil
Sepatutnya iklan tu cukup lah. Kita ambil kertas iklan tu, kita pergi paku di mana? Di tangga masjid, papai iklan cukup. Jadi ni setengah orang tu 15 minit duk iklan ni habis benda. Dia ingat ke mimbar masjid ni tempat iklan lah. Itu cara-cara lah. Tapi kalau jangan jadikan budaya iklan tu di atas mimbar. Eloknya kita iklan di bawah. Mana kita naik mimbar tu sebab kita belajar dalam siri lepas, bila khatib naik mimbar, apa jadi? Malaikat yang duk jaga nama orang tu nak bagi telur, habis last kali telur kan. Malaikat apa pap tutup buku, masuk yastami'ul khutbah. Jadi kalau malaikat masuk duk dengar duk ngepek lembu masuk kampung, nyanyi akan malaikat nak masuk dengar khutbah, bukan nak dengar mari lembu cari lembu hilang kan. Maka kita kena hati-hati para khatib sekalian. Kamu semua ni insya-Allah khatib, kata insya-Allah. Baiklah. Kita pergi kepada babun fil jalsati bainal khutbataini fil jumu'ah. Bab duduk antara dua khutbah. Kan khutbah kita ni dua khutbah, yang memisahkan antara khutbah yang pertama dengan yang kedua, apa dia? Apa dia misah? Duduk itulah. Hadis 416. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu kana yakhutubu qa'iman thumma yajlis thumma yaqumu fayakhutub qa'iman faman nabba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad faqad kaziba faqad wallahi sallaitu ma'ahu akthar min alfai salah. Tengok ni, diriwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil berdiri. Mana Nabi kita bangun berdiri, itu khutbah dia. Lalu baginda duduk. Lepas dia khutbah, duduk sekejap. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun berdiri lagi dan berkhutbah. Itu khutbah yang kedua. Sesiapa yang memberitahu kepada kamu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil duduk, dia telah berdusta. Masya-Allah tabarakallah. Siapa dia kata Nabi duduk, kadzab. Demi Allah, saya benar-benar telah mengerjakan solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 2000 kali. Berapa tahun? Tulis itu, solat jemaah ni bukan solat Jumaat. Solat Jumaat 2000 kali berapa puluh tahun, kan? Setahun ada berapa kali Jumaat? Sebulan 4 kali. Kita ambil hak minimal lah 4 kali kan. 12 bulan berapa? 48 kali. 10 tahun 480. Mana ada 2000? Tak mungkin. Nabi kita duduk Madinah 10 tahun je solat Jumaat. Maka di situ kata di para ulama, solat ini maknanya dia semaya semua dengan Nabi lah, kan? Nabi kita solat setiap hari 5 kali. 5 kali sehari, setahun 365 kali. Jadi berapa? Kira cepat. Siapa dia pandai matematik? Nak jadi tokepuk lah ke mana nak mengira ni tak reti. Berapa? 1800. 1800 maknanya kalau 2000 kali ni baru tak apa 2 tahun. Pasal tu kata di ulama hadis, maksud 2000 kali ni solat biasa, bukan solat Jumaat. Solat Jumaat tak mungkin. Itu fakta. Kalau tidak jadi auta kita. Kalau tidak jadi auta. Kita ni jangan banyak auta, kena banyak fakta. Baiklah. Tulis pelajar, hadis ini, hadis Jabir bin Samurah ini menunjukkan kepada apa? Rukun khutbah itu mesti berdiri bagi orang yang mampu. Baik. Saya tak larat. Naik khutbah sakit lutut. Gauk mari.
Boleh tak boleh kita khutbah sambil duduk? Boleh bagi orang yang uzur. Hari ni rasa nak khutbah relax. Ambil kursi duduk. Boleh? La, tidak boleh. Sebab menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang seterusnya. Babun takhfifus salati wal khutbah. Bab meringkaskan salat dan juga khutbah Jumaat, jangan dipanjang-panjang. Hadis 417. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fakanat salatuhu qasda wa khatbatuhu qasda. Dia kata saya biasa mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita salat dia sederhana panjang, khutbah dia pun sederhana. Qasda maknanya pendek ya, tidak panjang. Dia panggil wastan. Jangan pendek sangat. Nah, masa Covid baru ni khutbah satu muka surat. Ittaqullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri. Barakallahu li wa lakum. Sudah maya jemaahnya buat tangga apa buku 3. Kita kata tak seimbang tu. Ada setengah tu khutbah yang pertama sila, khutbah yang kedua pula 2 muka surat. Apa benda? Jadi kita kata biasa imbang lah. Jangan pendek sangat tak juga, panjang sangat pun tidak juga. Apa yang kita buat di sini tu sederhana, insya-Allah. Sederhana. Kau panjang. Sederhana lah. Nah, biar tajuk yang dibincang tu biar lumat kata orang. Daripada hukumnya, dalilnya, pengajarannya baru cukup. Kalau tidak ada kepala, tak ada ekor, tak. Memfaham tu yang kata tadi. Mula-mula macam nak faham, tapi conclusion tidak ada. Apa? Biar jelas. Satu-satu tajuk yang kita bincang tu biar orang panggil lengkap. Orang keluar daripada masjid, keluar daripada khutbah, kita tahu apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Khatib. Alhamdulillah. Ingat molek ni waktu tulis tu khatibun. Tulis ke tak? Dengan kha ta ya ba. Tu khatib mimbar. Ada setengah mimbar dia tulis khatib. Jangan. Kalau kha alif ta ba itu orang Pinang anak orang. Faham? Khatib. Ni khatib baru jadi pemidatu. Kena jelas kita ni, jangan tukar bahasa. Maka Nabi kita tak terlalu panjang, jangan juga tidak terlalu ringkas. Solat dia macam tu juga. Sebab tu Nabi kita pendek je baca. Tengok dia baca ni. Mana ayat Nabi baca. Lepas ni ada hadis yang seterusnya. Babun iza dakhala wal imamu yakhtubu yaumal jumu'ati yarka. Bab apabila seseorang masuk masjid dengan baik. Kita masuk masjid sedangkan imam sedang berkhutbah. Imam tengah buat apa? Khutbah. Hendaklah dia salat 2 rakaat. Salat dulu baru duduk. Sekarang ni orang masuk masjid, kalau imam khutbah, duduk kau salat? Duduk. Lesh. Kenapa duduk? Takut tok khatib marah. Salat dulu baru duduk. Tengok hadis. Hadis 418. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala jaa Sulaik al-Ghatafani. Tengok nama sahabat ni. Sulaik al-Ghatafani yaumal jumu'ah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun 'ala al-mimbar. Faqa'ada Sulaitun qabla an yusalli. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam araka'ta rak'ataini? Qala la. Qala qum farka'huma. Mari. Daripada Jabir bin Abdullah, seorang sahabat nama dia Sulaik al-Ghatafani, masuk ke masjid pada hari Jumaat. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Tanda tak garis perkataan duduk itu. Ada ulama kata, ada setengah ulama kata Nabi duduk baru, tak khutbah pun lagi. Ada sebahagian. Ada kata Nabi duduk itu maksudnya di antara 2 khutbah. Tak,
ulama hadis hak ramai kata dak. Dia kata duduk di situ maknanya berada di atas mimbar. Itu mana berada di atas mimbar. Mana Nabi dia sedang duduk atas dalam mimbar. Sulit masuk, Nabi kita atas mimbar. Apa jadi? Lalu sulit duduk, tak salat. Mari masuk duduk. Kemudian Nabi SAW bertanya, Sulik, rakaat ini, apakah engkau sudah mengerjakan salat 2 rakaat? Musalat ni. Tak kira lah tahiyatul masjid ke musalat. Sulit jawab, belum, tak salat Rasulullah. Maka Nabi kata, qum farka'huma, bangun. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tanda ini pelajar. Hadis ini penting sekali. Sebab apa penting? Sunat, tulis hadis ini menjadi dalil istihbab. Sunat kita salat 2 rakaat tahiyatul masjid walaupun imam sudah berkhutbah. Imam tengah khutbah, salat, jangan tak salat. Salat rengkah-rengkah lah, tapi jangan lagi solat depan mimbar tu. Solat tepi-tepi. Masuk dalam masjid, duduk dekat tangga kau sebalik tiang, kau solat situ. Ni duduk depan tu imam dah pula. Berat benar setara ni kan. Jadi mencabar tu. Yang kedua, annal imama iza ra'a mukhalafatan lis-sunnah. Seorang imam bila tengok makmum dia menyalahi sunnah, ghayyaraha, mesti kita ubah perbuatan tersebut walaupun kita sedang khutbah. Ingat boleh. Ini tanggungjawab khatib membetulkan kesalahan siapa? Makmum. Tujuan kita khutbah nak betul. Orang mari tak betul depan kita pakai tengok, la khata. Salah. Ini ingat. Yang ketiga, sebahagian daripada pendakwah ni, ustaz-ustaz ni, bila masuk masjid, dia tengah kuliah, kalau orang masuk masjid, dia tak benar orang semaya sunat. Tengok orang mai sunat apa tu? Tahiyatul masjid, tak sunat. Dengar ni wajib, dengar hak dia mengajar tu wajib. Dia duk mengajar apa? Nak suruh orang pergi sapu selip, tapi tu ni gambar selipar Nabi. Apa? Sibuk hal tu. Tidak ada hak untuk mana-mana guru nak menyekat makmum, menyekat orang masuk masjid daripada tahiyatul masjid. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah menegur Sulik yang tak salat rakaatai tahiyah kan. Ingat, ni ada ni ramai orang report, orang tanya hukum, dia kata ada ustaz tak benar dia semaya sunat tahiyatul masjid kalau dia kuliah. Kita kata tak kailah hebat majlis ilmu kita daripada khutbah Nabi dengan Sulik Al-Ghatafani kan. Tentulah apa ni, Nabi itu lebih utama. Nak Nabi suruh. Berapa dah tu? 3. Yang keempat, tanda pelajar. Kalau kita masuk masjid, khatib duduk atas mimbar. Bilal tengah azan. Nak solat tahiyatul masjid ke berdiri tunggu azan? Jawab. Tunggu ke solat? Sini kata tunggu, sini kata solat. Mana betul? Yang betul tanda. Kalau kita masuk masjid, orang sedang azan pertama. Orang azan pertama, khatib ada atas mimbar ke tak? Tak ada. Maka kita tunggu. Tunggu dulu. Habis azan baru kita solat. Tapi kalau kita masuk masjid, azan yang kedua, khatib di mana? Atas mimbar, kita terus solat. Jangan tunggu azan. Sebab apa? Sebab lepas azan khatib ittaqullah khutbah, maka kita kena dengar khutbah, tak boleh lagi kita solat depan khatib. Faham? Kalau masuk masjid orang azan yang pertama kita tunggu. Kalau kita masuk masjid azan yang kedua hari Jumaat, khatib sudah di atas mimbar, jangan tunggu, terus solat rakaatai at-tahiyah. Wadah? Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada hadis yang berikut.
Nak habis dah bab Jumaat ni. Babun fil insati lil khutbah. Bab arahan supaya diam mendengar khutbah, jangan bising. Hadis 419. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub faqad laghauta. Riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumaat, diam. Tok imam khatib dak khutbah, dia duk buar dua orang ni. Kita boyak, diam. Boleh ke tak boleh? Sedangkan imam tengah berkhutbah, maka kamu benar-benar telah mensia-siakan pahala Jumaat kamu. Ini Nabi kita marah. Maknanya, tanda pelajar, tak boleh buat lah tengah khutbah. Kita tegur orang berbual pun salah, apalagi orang tu berbual. Faham ke tidak? Maka hadis ini menunjukkan kalau kita larang juga orang, kita tak dapat pahala Jumaat. Jumaat tu lepas, fardu Jumaat tak ada lah. Tapi pahala diam tu tak ada. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Ni, tengok hadis yang berikutnya. Tengok hadis yang berikut. Hadis arahan diam. Babun fadlu man istama'a wa ansata yaumal jumu'ah. Bab keutamaan mendengarkan dengar khutbah dan diam pada ketika khutbah Jumaat. Ini arahan, jangan ada bising. Hadis 420. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala thumma ata yaumal jumu'ati. Man ightasala thumma atal jumu'ah. Tak ada yaum. Dalam kitab Arab kita ni tidak ada yaum. Man ightasala thumma atal jumu'ah fa shalla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam. Masya-Allah, tabarakallah. Nabi kata apa? Sesiapa mandi, nak pergi semaya Jumaat kena mandi. Mandi tak mandi? Mandi belakang, jangan tak mandi, kan? Lepas dia mandi sunat Jumaat, lalu pergi solat Jumaat, mari masjid awal, kemudian mengerjakan solat sunat yang telah ditentukan baginya. Kita masuk masjid, kita semaya ya, 2 rakaat sampai khatib naik mimbar. Lalu dia mendengarkan khutbah sampai selesai. Summa ansata. Tulis, ansata maknanya dengar baik-baik. Jangan tak dengar, jangan duduk bising, jangan duduk cakap. Sampai selesai khutbah. Dan mengerjakan solat Jumaat bersama imam. Apa pahala dapat? Tengok pahala dia. Diampuni dosanya antara Jumaat itu dan Jumaat yang berikutnya, ditambah 3 hari sesudahnya. Maknanya dapat keampunan berapa hari? 10 hari. 10, 7 Jumaat ke Jumaat tambah 3 hari. Allahu Akbar. Besar ke tak besar pahala? Mari awal masjid, solat sunat banyak, jangan bercakap, diam sampai sudah khutbah. Solat Jumaat diberi pahala, diampunkan dosanya berapa hari? 10 hari. Alhamdulillah. Nak kata nak? Jangan dia bergagah kalau nak. Ni mari duduk ya tak jadi. Maknanya hadis larangan tadi. Sebab itulah ulama kita semasa hari ini, tanda pelajar, melarang AJK masjid kutip derma waktu khutbah. Larang. Alhamdulillah ada majlis-majlis fatwa yang telah keluar arahan tidak dibenarkan mengutip derma ketika khutbah. Kita dah sibuk dengan ya taqullah, dia duk kering hakak dah. Hak tak tahannya kalau setakat lalu tahun derma tu dah ada tayar sedap sikit, lalu depan kita ting cang terbang lah. Ni tak tahan hak mari berdiri depan kita ni.
Berdiri pula dok kocok kau kata keren. Lagi kita tak boleh dia tunggu situ. Macam mana Pak? Rasa juga. Rasa mari. Keping 50 ya ada dalam poket. Duk kira nak beli kuih lepas raya, lepas Jumaat. Alah, mengilim pala pergi. Takkan nak ambil cucu tengah ketebah. Jadi penat. Menyusahkan, mengganggu. Tak usah. Kalau nak ambil juga sebelum khatib naik mimbar ataupun selepas Jumaat. Boleh. Saya menyokong fatwa mufti yang melarang orang kutip derma waktu khutbah. Larang. Kita sokong. Oi, ustaz, rugi banyak masjid kita ni sakak mai fatwa ni. Dia ingat kalau orang bina masjid tu untuk kutip derma. Orang bina masjid ni untuk hari Jumaat ni untuk khutbah, bukan untuk derma. Derma tu sampingan. AJK masjid menjadikan derma tu yang utama. Khutbah tu nombor apa? Sampingan. Sebab dengar apa tak apa, tak dengar apa tak apa. Yang penting tabur berjalan. Lah. Ini main-main. Baik. Ni marah ke AJK masjid kita tak ada cari pasal. Masjid kita ni tidak ada. Kita letak tabur itu. Nak bubur, bismillah. Lepas solat boleh, belum solat boleh. Dua-dua tu pahala belaka, insya-Allah. Jangan lupa tabur. Sebab tu pelajar-pelajar jangan tutup tabur tu. Nak digil letak kitab situ, letak Quran. Jadi orang nak boleh tabur tak jumpa. Dah lah kita tak letak dah, orang nak boleh tabur tak boleh juga. Rugi kita. Kan? Jangan letak. Babun fi qawlihi ta'ala wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Bab firman Allah Ta'ala, dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar tu makna mereka tinggal khutbah Nabi, pergi menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Mana asalnya cerita dia. Tengok cerita hadis 422. 421. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman yaumal jumu'ah. Faja'at 'airun minasy-syam. Famfatala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan fa unzilat hadhihi al-ayatu allati fil jumu'ah wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Al-ayah. Jabir cerita pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah Jumaat pada hari Jumaat. Tiba-tiba datang rombongan. Rombongan mari mana? Rombongan kafilah dagangan daripada Syam. Baru sampai Madinah. Sudahlah. Zaman dulu bukannya ada speaker jauh dengar. Tak dengar. Dia pun baru musafir, tak tahu pukul berapa. Kan? Tak tahu kok Nabi duk khutbah dalam masjid. Biasanya orang dulu kalau pedagang yang sampai dia akan tiup suruh naik. Pek. Macam kita jual aiskrim je lah. Nah. Orang siapa roh? Apakah orang gagi belakang? Lalu orang dalam masjid berlari pergi ke tempat rombongan itu sehingga tinggal 12 orang laki-laki bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tinggal berapa orang? 12 orang. Ingat waktu PKP dulu boleh semaya jemaah berapa orang? 12. Ni dalil dia je. Sebab Nabi kita tinggal 12 orang. Ada kata 12 boleh lah. Nabi kita tak bubarkan solat jemaah gitu. Nabi kita solat jemaah menunjukkan bahawa 12 tu boleh. Ini dalil dia. Kemudian diturunkan ayat dalam surah Al-Jumu'ah ini, dan apabila mereka melihat dagangan dan permainan pakat lari habis, tinggal 12 orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada itu tak boleh lagi tinggal. Iaitu mari ayat Quran mana? Mari ayat Quran Iza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bait. Lepas pada itu tak benar lagi meninggalkan solat Jumaat di awal. Kalau para sahabat tahu ayat ni dia tak gidah. Tapi oleh kerana ayat tu arahan mari kemudian. Jangan kata Allah sahabat pun tak erti juga. Kita jangan kata tak baik kepada sahabat. Baiklah. Tulis belajar.
Babu ma yuqra'u fi salatil Jumu'ah. Bab bacaan dalam solat Jumaat. Kita nak baca apa? Hadis 422. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghashiyah. Jelas hadis ni. Nu'man kata Nabi kita baca solat Jumaat dan solat hari raya. Rakaat yang pertama Al-Fatihah, kemudian Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dan hal ataka hadithu al-ghashiyah. Qala, kata Nu'man, wa iza ijtama'a al-'id wal jumu'ah fi yaumin yaqra'u bihima aidan fi salataini. Dia kata apa? Apabila hari raya dan hari Jumaat bertepatan, mana hari sama, raya hari Jumaat, Nabi SAW membaca kedua-dua surah itu. Semaya raya tadi pun baca, semaya Jumaat baca juga. Tak ada masalah. Tanda hadis ni, nombor satu, hadis ni kata imam mesti kena solat 2 kali hari Jumaat. Solat raya pun dia solat, solat Jumaat pun dia solat. Kita dah bahas panjang hari tu dalam masalah orang kampung pendalaman. Hok mari jauh maya raya. Kalau dia balik nak mari semaya Jumaat pula tak sempat, maka mereka tu tak apa, maya Zuhur di kampung. Tapi kita hok rumah kita duduk dengan masjid ni, bang panggil pun dengar la kena solat raya dan solat Jumaat. Dua-dua sekali. Kena solat raya dan solat Jumaat. Babus salati ba'dal Jum'ah fil masjid. Tanda ni pelajar. Bab solat sunat ba'diyah. Tanda. Solat sunat ba'diyah Jumaat sesudah solat Jumaat di masjid. Elok kita semaya di masjid ke semaya di rumah? Masjid. Pasal apa? Kalau semaya di pondok pakai dak. Pakai dak. Maya lah. Maya di masjid. Tengok hadis. Hadis 423, an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum ba'dal jumu'ati fasallu arba'an." Dengar ni. Daripada Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu selesai mengerjakan solat Jumaat, kamu solatlah 4 rakaat. Ba'diyah Jumaat ada berapa? Berapa? Pak, jawab berapa? Kena ingat esok. Lepas maya Jumaat kita solat sunat ba'diyah berapa rakaat? Jangan jawab yang mulut ya Pak, maya 2 lah. Mulut dengan rakaat kena sama. Wadah? Lepas maya Jumaat kita solat ba'diyah Jumaat tu 2 rakaat, 2 rakaat. Wa fi riwayatin qala Suhail bin Abi Saleh As-Samman, dia kata apa? Fa in ajila bika syai'un fasalli rak'ataini fil masjid wa rak'ataini iza raja'ta. Kalau ada sesuatu yang kamu nak tergesa-gesa, lorak lepas Jumaat ni ada janji dengan orang, maka solatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Yang penting kena ada berapa rakaat? 4 rakaat. Dengar tu jemaah. Ini pesanan kita kepada para jemaah kita, solat ba'diyah Jumaat 4, 2. Tak mampu 2 di masjid, dia tak mampu 4, 2 di masjid, 2 di rumah. Hak bimbangnya kalau klik rumah jadi berapa? Kalau balik rumah jadi berapa rakaat? Qasur rakaat? La, salli fil masjid. Jangan main. Tengok hadis berikutnya. Babun as-salatu ba'dal jum'ati fil baiti. Bab salat sunat ba'diyah Jumaat di rumah. Maya rumah. 424.
an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza shalla al-jum'ata insarafa fasajada sajdataini fi baitihi thumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik. Daripada Abdullah bin Umar bahawa apabila mengerjakan solat Jumaat, dia pulang ke rumah, dia balik rumah dia, lalu mengerjakan solat 2 rakaat di rumahnya. Kemudian dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuat demikian. Macam mana kita nak jamak hadis ni? Macam mana nak jamak? Sebahagian ulama hadis kata, tengok hadis ni, hadis di antara hadis Ibnu Umar, dia maya rumah dia 2 rakaat. Ada para ulama katakan kita solat 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di mana? Di rumah. Saya tak confident, tidak ada keyakinan kalau maya rumah sah tak 4 di masjid. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kena boleh lah. Tak apa nak hanggut. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata. InsyaAllah tu insyaAllah sengerti, jangan insyaAllah mulut. Babun la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yatakallama aw yakhruja. Ini tulis itu cara solat ba'diyah Jumaat. Macam mana cara? Bab jangan solat sunat sesudah solat Jumaat sehingga bercakap ataupun keluar dari masjid ataupun pindah tempat. Tengok ni, hadis 425 an Umar bin Atha anna Nafi' ibn Jubair arsalahu ila Sa'ib bin ukhti Namir. Nama orang ni, yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah radhiyallahu anhu fi shalah faqala na'am sallaitu minal jum'ati fil maqsurati falamma sallama al-imamu qumtu bi maqami fasallaitu falamma dakhala arsala ilayya faqala la ta'ud lima fa'alta iza sallaital jum'ata fala tasilha bi salatin hatta takallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik alla nuwassila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Maksudnya daripada Umar bin Atha bahawa Nafi' bin Jubair pernah mengutusnya menemui As-Sa'ib bin ukhti Namir untuk menanyakan perihal solatnya yang pernah ditegur oleh Muawiyah. Orang ni solat, patut Muawiyah ni khalifah sahabat Nabi, tegur dia. Kemudian Sa'id menjawab, ya, saya pernah mengerjakan solat Jumaat di mihrab masjid, mana depan. Setelah imam memberi salam, saya berdiri di tempat dan mengerjakan solat sunat. Mana berdiri di tempat sama, dia pun maya situ. Setelah Muawiyah datang, khalifah mari, dia mengutus seorang memenuhi saya. Dia panggil dia mari. Dan berkata, janganlah engkau ulangi perbuatanmu itu. Mu jangan buat apa tadi. Maya situ, maya sunat situ. Apabila selesai mengerjakan solat Jumaat, janganlah engkau mengerjakan solat lain, solat sunat, kecuali setelah engkau berbicara, cakap dulu, atau keluar dari masjid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita demikian, iaitu janganlah kita menyambung suatu solat dengan solat lain sehingga kita bercakap atau keluar masjid. Hadis ini panjang, tanda pelajar-pelajar. Dia kata apa? Sunat kita nak solat ba'diyah ni 2 cara. Cara yang pertama, kita bercakap dulu. Lepas kita zikir, mana bercakap tu, sama ada bercakap betul ataupun tasbih. Subhanallah, 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 Allahumma antas salam minkas salam. Itu bercakap tu.
Ataupun kita bangun pindah tempat, bangun gilai, atau keluar masjid balik solat di rumah, boleh. Hak tak bolehnya macam mana? Tulis di kitab. Yang tak bolehnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Itu tak boleh. Kita kena bercakap dulu. Cakap macam mana? Tasbih. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, kan? Kamu dia habis zikir, baru kita salat sunat. Boleh. Bukan semesti kita buah, kamu jangan salah faham. Ada setengah orang ni, kita buah dulu lah sebab Nabi suruh buah. Nya tarik buah lah. Kalau nak suruh bercakap dengan orang boleh juga, kita tegur sahabat pula, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Cukup. Bangun, Allahu Akbar. Tapi lepas zikir. Ulama hadis kata, al-faslu bainal fariidati wan nafila bi kalamin au tasbihin au taghyiril makan. 3 cara untuk kita pisahkan di antara solat fardu dengan sunat. Apa dia? Cakap, tasbih, pindah tempat. Faham ke tidak? Baiklah. Itu di antara sunat, cara yang kita kena buat. Jelas itu kan? Kena pindah, kena cakap. Ada orang tanya, patut pun. Ada setengah masjid ni dia bersalah kereta api. Lepas maya kau bersalah berjujur, lah itu tidak sunnah. Nak bersalah dengan orang-orang kita kenal. Tak payahlah duduk kereta api pusing. Kan dah selepas pusing balik tak maya sunnah. Rugi. Ini kita lah. Kan? Kita kena hidupkan sunnah itu. Habislah bab yang terakhir. Babun at-taghlizu fi tarkil jumu'ah. Bab ancaman, amaran keras bagi orang yang meninggalkan solat Jumaat. Tanda siapa tak pergi sembahyang Jumaat, apa dia hukum? Tulis kita. Hadis 426, Anil Hakam bin Mina anna Abdullah bin Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma haddatsahu annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarihi. Al-Hakam bin Mina, Abdullah bin Umar, dia mendengar Abdullah bin Umar bercerita. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, dua sahabat ni bercerita bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas tangga mimbar. Nabi kata apa? La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Nabi kata la yantahiyanna aqwam. Hendaklah sekelompok orang yang menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan solat Jumaat. Jangan tak pergi sembahyang Jumaat. Pergi. Kalau tak pergi juga apa jadi? Au la yakhtimannallah ala qulubihim, ataupun Allah Taala akan tutup hati mereka, cok atas hati mereka. Mereka termasuk dalam al-ghafilin, termasuk di kalangan orang yang lalai. Ini hadis ini tanda pelajar, siapa dia tak pergi sembahyang Jumaat, Allah Taala akan cok atas hati dia, orang ni lalai. Habis macam mana nak buat? Covid mari, kita kena lockdown berapa kali tak sembahyang Jumaat? 14 kali. 14 kali tak sembahyang Jumaat. Macam mana nak buat? Adakah kita dianggap lah itu dia panggil darurat? Sebab satulah bagi ana secara peribadi, mengharap sangat pihak penguasa agama jangan lockdown masjid sampai begitu sekali. Jangan siapa tak ada sembahyang Jumaat, siapa sembahyang Jumaat jenayah besar. Tak ada siapa, jangan siapa begitu. Kita hadkan bilangan. Nah, masjid ni kita buat 2 meter seorang duduk. 2 meter, kira-kira boleh 50 orang. Boleh 100 orang. Sembahyang 100 orang. Ni tutup itu tu. Siapa dia pergi satu jenayah, itu juga berat. Pasal itulah masalah agama itu perlu diambil kira banyak sudut segi.
kan. Maslahah rajihah, maslahah mutawahhimah, maknanya maslahah yang diagak-agak je. Kalau pergi kena kawin lah, itu juga berat. Maka kita tak kata orang tak pergi solat Jumaat zaman lockdown, zaman PKP, orang meninggalkan Jumaat yang kena cok lah, sebab itu maslahah ijtihad ulil amri. Kita serahlah kepada mereka. Mereka akan jawablah di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, insya-Allah. Kita ikut je. Kan? Ikut. Dia kata boleh semaya Jumaat, kita kata alhamdulillah. Dia kata tak boleh semaya Jumaat, kamu tanggungjawab depan Tuhan, aku semaya Zuhur. Boleh ke tak boleh? Boleh ya kan? Timbul satu soalan, sunat mandi sebelum Jumaat bagi orang nak pergi solat Jumaat. Orang tak pergi Jumaat macam mana? Orang tak pergi semaya Jumaat, macam kita tak boleh lockdown. Kan? PKP. Maya kata, maya sunat kata mandi tak mandi? Kena mandi juga. Dia panggil mandi hari Jumaat. Walaupun kita tak boleh beripu ramah, tapi kita beripu di rumah kita. Alhamdulillah, itu di antara nikmat yang Allah anugerahkan. Maka para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam bab Jumaat. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita masuk pada bab Al-Idan, iaitu hadis-hadis yang membicarakan tentang dua hari raya. Nak raya tak raya kita? InsyaAllah. Jadi alhamdulillah malam ni malam Jumaat, seperti kata-kata biasa kita, ingat Jumaat, ingat Allahumma salli ala Muhammad. Selawat lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Satu lagi ingat selawat, ingat baca. Kena pakat baca belaka, insya-Allah. Sayang ke Nabi, ikut sunnah. Jangan ikut giduk gosok benda-benda replika tu, jangan. Itu bukan saya, itu bukan. Nabi kita larang untuk buat benda-benda khurafat. Tadi ada orang tanya, "Ustaz, kenapa tak pergi gosoknya?" Sedap ikut hujah dia. Kita pergi Mekah gosok batu Hajar Aswad boleh? Orang kata ilim molek, jawab itu dia. Dia punya hujah. Dia ingat dia bijak tu. Kita kata, awak ingat ke tidak kata-kata Sayyidina Umar? Waktu Umar kucuk Hajar Aswad, Umar kata, "Ya Hajar, aku tahu mu ni batu, tapi oleh kerana aku tengok Nabi cium, aku cium." Dia sudah menjadi sunnah, kan? Ada selagi batu tepi dia, nama dia Makam Ibrahim. Ada Nabi cium? Tak ada. Sayyidina Umar cium? Semua orang tak cium belaka. Siapa dia cium? Orang tu orang khurafat. Sama enggak ni batu-batu replika hok mari-mari mana tahu ni. Batu baru ababe pun ada, batu tu batu ni. Kita kata tak payahlah duk mari benda-benda khurafat macam ni ke dalam masyarakat. Ia menyebabkan orang pakak jadi pelik. Banyak benda-benda yang pelik ni mari daripada mula-mula kecil. Lepas tu akan jadi pakat duk gosok habis segala benda. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung bab Al-Idan, hadis-hadis tentang raya dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.